dan salam hormat. Anda bersama saya, Akila Nadirah dalam Berita Pagi. Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamshah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan mencemar duli menyantuni mangsa banjir di daerah Raub, kira-kira 200 km dari sini. Unit media Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang memaklumkan baginda meluangkan masa kira-kira 5 jam bermula 11.30 pagi bagi melawat 24 pusat pemindahan sementara PPS di sekitar daerah berkenaan bagi melihat dan mendengar sendiri rintihan penduduk akibat bencana itu. Selain bertanya khabar, Tengku Hassanal turut mengurniakan sumbangan peribadi dan sumbangan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Besar Melayu Pahang MUIP. Tengku Hassanal meninjau sendiri keadaan kawasan yang dinaiki air dengan memberikan taklimat ringkas daripada pihak berkuasa menurut kenyataan itu. Mengiringi baginda semasa lawatan berkenaan ialah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Ismail, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Pahang Datuk Abdul Aziz Mat Kiram. Antara PPS dilawati Tengku Hassanal ialah Surau Al-Hidayah, Kampung Melayu Sempalik, Dewan Kegiatan Gali Tengah, Dewan Serbaguna Gali Hilir, Balai Raya Kampung Sungai Pasu. Setakat 7.30 malam tadi, seramai 14,814 mangsa banjir daripada 3,809 keluarga di Pahang ditempatkan di 208 PPS. Menurut kenyataan itu, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat berikutan tren kenaikan paras air di Sungai Pahang melibatkan 9 daerah iaitu Kuantan, Temerloh, Bentong, Maran, Rumpin, Pekan, Raub, Jerantut dan Lipis. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan menggunakan vaksin bagi mencegah penularan COVID-19 pada Mac ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, namun ia bergantung kepada secepat mana syarikat berkenaan memberi respon kepada bahagian regulatori Farmasi Negara NPRA berhubung persoalan dan isu yang diutarakan. Setakat ini, hanya satu syarikat sudah menghantar permohonan dos kepada NPRA. Kita jangkakan kelulusan vaksin adalah pada akhir Februari ini dan digunakan pada Mac. Keutamaan penggunaan vaksin adalah kepada pekerja barisan hadapan dan pekerja kesihatan. KKM juga kini sedang melihat prosedur operasi standard SOP vaksin terbabit, katanya pada sidang media hari ini. Dr. Nur Hisham berkata, vaksin adalah bukan pasport imuniti yang membolehkan individu untuk melancong selepas pengambilannya. Ia bermaksud jika seseorang sudah divaksin, dia boleh ke mana-mana. Kita masih melihat terutama dari segi keselamatan penggunaan mungkin dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Kita dapat lihat hasilnya, katanya. Mengulas berhubung kluster yang dikesan, Dr. Nur Hisham berkata sebanyak 5 kluster dikesan akibat aktiviti-aktiviti rentas daerah atau negeri dan 9 kluster adalah disebabkan kegiatan aktiviti sosial. Kluster itu dikesan di Pahang, Perak, Sabah dan Kelantan. Jadi kita nasihatkan kepada orang ramai supaya mengamalkan amalan norma baharu, katanya. Taktik 2 pusat hiburan di Pekan Kuah Disney yang menggunakan pintu belakang untuk beroperasi secara haram berakhir apabila diserbu polis kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP hari ini. Serbuan dilakukan pada 2 pagi oleh sepasukan anggota dan pegawai Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah selepas menerima maklumat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Asisten Komisioner Sapi Ahmad berkata, seramai 30 individu membabitkan 25 lelaki dan 5 wanita berusia 23 hingga 58 tahun ditahan untuk siasatan. Menurutnya, pihaknya yang menerima individu maklumat melakukan serbuan ke atas 2 premis itu dan menahan kesemua individu berkenaan yang sedang berhibur. Hasil pemeriksaan mendapati pengunjung yang datang ke pusat hiburan itu tidak mengamalkan penjarakan sosial dan melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika PKPP hari ini. Malah seramai 19 daripada 30 pengunjung didapati positif dadah berdasarkan saringan ujian air kencing yang dijalankan, katanya. Menurutnya, pusat hiburan terbabit dipercayai menggunakan modus operandi sama iaitu membuka bahagian belakang premis manakala bahagian depan ditutup bagi mengaburi pihak berkuasa.
Kesemua mereka di kompaun RM1000, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020, manakala 19 individu yang didapati positif dadah disiasat di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, manakala pemilik premis diambil tindakan mengikut enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan negeri Kedah 1997, katanya. Tindakan penyelenggaraan di Jalan Tengah menghala ke Jalan Said Putra di sini, iaitu lokasi seorang warga emas maut selepas terlanggar lubang, semalam sudah dilakukan 9 kali sejak September lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memaklumkan kali terakhir pembukaan jalan berkenaan diselenggara atau diturap adalah pada 26 Disember yang lalu. Didapati kerosakan jalan berkenaan selalu kerap berulang, DBKL melantik pihak Ketuan Ikrang Perunding Geoteknikal untuk mengkaji dan menyiasat punca kejadian berkenaan. DBKL sentiasa memantau dan mengambil tindakan terhadap jalan berlubang dengan membuat rondaan dan membuat tampalan segera di lokasi jalan rosak, kata kenyataan itu hari ini. Pagi semalam, seorang lelaki warga emas maut selepas terjatuh apabila motosikal ditunggang melanggar lubang di Jalan Tengah menghala ke Jalan Said Putra. Mangsa Ho Yan Fi, 75, meninggal dunia di lokasi kejadian dan polis menerima laporan pada 7.30 pagi. Menurut kenyataan DBKL, pihaknya mempunyai pelbagai saluran aduan bagi orang awam untuk memanjangkan aduan berkaitan jalan berlubang. Kerjasama orang awam amat diharapkan bagi menyalurkan maklumat mengenai kerosakan jalan termasuk potholes melalui saluran seperti yang dinyatakan, katanya. Menurutnya, jumlah kerosakan jalan termasuk lopak yang direkod sepanjang 2020 adalah sebanyak 11,979 dan semuanya diambil tindakan pembaikan oleh DBKL. Katanya sebanyak 7,735 kes dikesan melalui rondaan proaktif DBKL sendiri, manakala 4,244 kes adalah melalui aduan daripada orang awam. Baik, sekian berita. Layari Instagram Poli TV News dan laman web Sahih Terkini Pilihan Mahasiswa. Saya Akila Nadira. Assalamualaikum dan salam hormat.